Okey, kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, dengan topik yang baru 4.3, aplikasi kadar tindak balas. Okey, dalam topik ni standard pembelajaran kita hanya ada satu, 4.3.1, berkomunikasi mengenai aplikasi kadar tindak balas dalam kehidupan harian dan juga industri. Okey, jadi daripada segi pengenalan, ada dua proses industri yang kita kena faham dengan betul-betul topik ni, iaitu proses Haber dan satu lagi ialah proses sentuh. Okey, proses Haber ni secara umumnya ialah untuk menghasilkan amonia. Proses sentuh ni adalah proses untuk menghasilkan asid sulfurik. Okey, kita tengok proses yang pertama, proses Haber. Okey, jadi cikgu minta tolong bila cerita pasal proses Haber ni, tolong ingat juga ialah eksotermik, endotermik tu mesti kena sentiasa ingat. Okey, jadi hasil tindak balas kita ialah amonia. Okey, dalam persamaan ada apa? Boleh respon dengan cikgu, kita buat ulang kaji balik yang lepas. Dia mesti ada apa? Sebelum apa? Akhir apa? Akhir kita tahulah, akhir ialah hasil. Yang sebelum terhasilnya hasil tu mesti ada apa dulu? Boleh respon dalam chat. A campur B akan jadi C campur D. Okey. Jadi sekarang cikgu nak tanya, A tambah B tu kita panggil apa? Semua orang respon. Boleh respon, cikgu nak dengar. Faham ke tak faham? Siapa tak faham, jujur. Tak faham cikgu. Okey, Rana tak tahulah cikgu ada tengok video Okey, bahan. Okey, bahan saja. Jangan tulis. Okey, bahan saja. Okey, ada bahan. Okey, tindak balas kita panggil dia tindak balas kimia. Lepas tu dia baru akan memberi bentuk hasil. Okey, jadi benda ni kita kena ingat lah. Sebab topik ni kita akan dah belajar pada 4.1 tu. Okey. Okey, jadi proses Haber ni ialah hasilkan tindak balas, iaitu amonia. Okey, tengok ni. NH3 tu ialah amonia Okey, jadi ini adalah antara satu eksperimen yang kita panggil sebagai magic smoke. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini pengenalan proses Haber. Okey, ada dua tokoh kat sini yang menghasilkan proses Haber, iaitu Fritz Haber. Okey, yang sebelah kanan tu, dan satu lagi ialah Carl Bosch. Okey, sebelah kiri. Okey, jadi apa yang dimasukkan dengan proses Haber? Dalam proses Haber, campuran gas nitrogen N2 dan gas hidrogen dalam nisbah isi padu 1:3, pada suhu 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius dan tekanan 200 atmosfera dialirkan melalui serbuk besi atau ferrum yang berfungsi sebagai mangkin untuk menghasilkan amonia. Okey, NH3 tu ialah amonia. Okey, soalan cikgu yang seterusnya. Apakah fungsi mangkin? Respon dekat chat. Apakah fungsi mangkin atau pemangkin? Respon dekat chat. Siapa tahu jawab, siapa tak tahu, cakap tak tahu. Senang cikgu tahu progres kamu macam mana. Apa fungsi mangkin? Kita baru belajar pada minggu lepas. Okey, respon dekat chat. Cikgu tunggu jawapan. Okey, ingat balik faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas. Okey, Fatin saja seorang yang apa ni? Respon. Yang lain? Fatin, Rafika. Yang lain? Respon.
Okey, bagus. Okey, jawapan dia ialah bahan yang mempercepatkan tindak balas. Okey, itu ialah yang dimasukkan dengan mangkin atau pemangkin. Okey, jadi kalau kita tengok proses kita, okey. Okey, jadi ni adalah kalau kamu tengok kat sini, ini ialah kita punya hidrogen dan ini adalah kita punya nitrogen. Okey, kedua-dua ni adalah dalam bentuk gas. Okey, akhirnya bila kita mampatkan dengan tekanan, okey, dia menjadi amonia. Okey, setakat ni boleh faham? Okey, kalau faham cakap faham, kalau tak faham cakap tak faham. Okey, respon dekat dalam chat. Okey. Okey, Syamil tak faham kat mana tu? Okey, kalau kita tengok kat sini, okey. Okey, yang pertama bila kita sebut amonia, dia mesti menghasilkan dua, bahan dia mesti ada dua, iaitu yang pertama ialah hidrogen dalam bentuk gas, nitrogen dalam bentuk gas. Okey, jadi yang paling penting sekali bila kita sebut amonia ni, nisbah dia hidrogen tu mesti 3, nitrogen tu mesti 1. Okey, baru boleh menjadi amonia. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat gambar Raja ni ada macam satu benda yang tertekan ni, kita panggil ni adalah tekanan. Ingat tadi, dia dipengaruhi oleh banyak faktor lagi apa tadi? Suhu, okey, lepas tu pemangkin, lepas tu apa lagi? Tekanan. Okey, jelas ni? Okey, barulah terhasil amonia. Okey, bahan okey yang menghasilkan amonia tadi ialah gas hidrogen. Okey, nisbah dia nilai dia 3. Okey, dan gas nitrogen nilai dia adalah 1. Okey, boleh faham? Hatira okey, jelas? Okey, respon je dalam chat, tak payah bercakap. Okey, jadi cikgu tahu siapa yang respon. Bila kamu cakap dalam chat, saya tahu siapa yang respon. Okey, Dura okey, jelas tentang penghasilan amonia ni? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak tanya soalan. Okey. Okey, nitrogen tu nisbah dia 3. Nisbah dia 3. Oh, sorry. Hidrogen tu nisbah dia 3, nitrogen tu nisbah dia 1. Okey. Okey, ni sekarang ni cikgu nak tanya soalan Kalau kamu tak ada soalan, cikgu nak tanya soalan lah. Okey, apakah bahan tindak balas yang menghasilkan amonia? Type kat chat. Cepat. Saya nak respon. Saya tengok ada kalau kelas saya yang tingkatan 1, dia respon laju je. Type dalam chat tu laju je. Okay, kenapa form 5? Form 5 ni patut dia pelajar yang lebih matang lagi. Okay, apa bahan tidak balas yang menghasilkan amonia? Okay, gas nitrogen dan hidrogen. Okay, yang lain? Rafiqah je yang respon ni, yang lain? Kenapa tak respon? Orang yang sama je. Atira boleh respon? Okey, cikgu nak betulkan sikit Rafiqah, Aiman dengan Syamil ni Okey, kalau boleh nanti kamu tulis gas nitrogen tu dah betul, dan satu lagi ialah kamu tulis gas hidrogen. Jangan tulis gas nitrogen dan hidrogen. Kita tak tahu hidrogen tu dalam bentuk apa, molekul ke atom. Okey, jadi dia mesti gas nitrogen, N tu huruf besar, dan gas hidrogen. Okey, soalan cikgu yang seterusnya. Berapa nisbah dia? Berapa nisbah nitrogen hidrogen? Berapa nisbah dia?
Okey, saya ulang sekali lagi. Tolong type apa soalan cikgu tadi. Tolong type dulu. Saya nak dengar apa yang kamu terima daripada apa yang saya cakap. Apa soalan cikgu tadi? Respon. Type balik soalan cikgu tu dalam chat. Cepat-cepat. Saya nak respon cepat. Tu ada dua pula soalan ni. Syamil cakap nitrogen hidrogen ke hidrogen nitrogen? Mana satu betul? Rafika cakap nisbah hidrogen dan nitrogen. Syamil pula cakap nisbah hidrogen dan nitrogen. Mana satu yang betul tu? Okey, jawapan dia mesti nisbah gas nitrogen dan hidrogen. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, daripada jawapan kamu tadi yang cikgu nampak dalam ruang chat ni, okey, sebenarnya bila cikgu tanya nitrogen, hidrogen, jawapannya dia kamu mesti jawab macam Amar tadi. Okey, 1 nisbah 3. Faham? 1 nisbah 3. Okey, kalau soalan tu dia tanya gas, hidrogen dan nitrogen, berapa nisbah dia? Respon kat situ. Tadi cikgu soalan cikgu ialah nitrogen, hidrogen. Kalau cikgu cakap hidrogen, nitrogen, berapa nisbah dia? Type dekat chat. Okey, bagus. Jadi 3, 1. Kalau cikgu cakap nitrogen, hidrogen, 1, 3. Okey, jadi saya nak kamu take note sikit kat situ. Okey, selalu soalan SPM ni keluar. Okey, dia berdasarkan nisbah apa ke apa. Okey, nitrogen dan hidrogen boleh atau hidrogen nitrogen pun boleh. Jadi yang ni soalan yang selalu tricky dalam soalan SPM lah. Okey, yang tu cikgu berdasarkan pengalaman cikgu daripada KBSM. Okey, take note kat situ Yang kalau keluar soalan ni, kamu kena ingat nisbah dia ialah okey, kalau hidrogen, nitrogen 3-1, kalau nitrogen, hidrogen okey, 1-3. Terbalikkan je. Okey? Okey, jelas Okey, kita pergi kepada ilustrasi Haber proses. Okey, jadi kalau kamu tengok tabung ni, okey, ni adalah macam mana gas hidrogen dan nitrogen tu masuk okey, ke dalam kebuk ni, chamber ni. Okey, jadi maknanya kat sini kalau kita tengok, okey, nisbah dia ialah 1 dan 3 atau 3-1. Tengok berdasarkanlah selalu masuk ni apa. Kalau hidrogen kat sini, nitrogen kat sini, jadi sini 3-1. Kalau nitrogen sini, hidrogen sini, jadi dia akan jadi kalau nitrogen 1-3. Dia bergantung kepada arah masuk tu. Jadi kamu faham kat situ. Okey, jadi yang lain ni sebenarnya kalau kamu tengok sini, okey, faktor-faktor lain tadi terlibat. Okey, cuba ingat balik faktor yang lain yang terlibat dalam menghasilkan amonia tadi. Okey, ada 3 faktor tadi. Apa dia? Type kat ruang chat. Haber tadi ada 3 faktor yang mempengaruhi dia tadi. Baru Haber ni boleh jadi, baru amonia ni boleh dihasilkan. Okey, ada 3 tadi. Apa dia? Type kat ruang chat. Apa dia? Okay, cepat. Respon, tak ada yang respon ni. Ada 3 tadi. Baru kita bincang tadi. Okey, campuran gas betul. Yelah, betul. Tu tak cikgu setuju. Yang lain. Faktor selain daripada gas hidrogen, nitrogen, acid sulfurik salah Aiman. Itu adalah di bawah proses sentuh. Gas hidrogen dan gas nitrogen tu cikgu setuju. Tapi itu adalah bahan. Cikgu kata faktor yang mempengaruhi dia tadi. Ada 3 tadi. Okey, kita dah bincangkan nisbah. Lepas tu ada 3 lagi tadi. Ingat balik yang ada yang benda yang turun tadi himpit gas hidrogen dengan nitrogen. Tu faktor apa yang pertama? Okey. Okey, setuju?
Suhu, tekanan, okey. Okey, lagi. Ada satu lagi. Yang baru kamu sebut jawapan dia tadi. Mula-mula tadi. Okey. Yang berkaitan dengan ferrum tadi. Apa kita panggil tu? Suhu betul. Okey, tekanan betul. Okey, Rafika nanti kalau sebut tekanan kena letak nilai. Jangan letak tekanan je. Tekanan ni boleh daripada segi apa? Maksud pun boleh. Okey, tekanan dalam sains mesti kamu kena letak nilai. Okey. Satu lagi. Betul dah. Amar dengan Rafika ni dah respon betul dah tu. Satu lagi. Dia punya clue dia ferrum tadi. Atau sebut besi tadi. Apa 3 faktor yang utama yang menghasilkan kita punya amonia? Okey, betul. Ejaan salah sikit Tuan Aiman. Mangkin atau pemangkin. Okey, jadi 3 benda ni perlu untuk mempercepatkan tindak balas. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Ini adalah raja proses. Okey, ini kita kata gas nitrogen. Okey, berapa nisbah dia tadi? Berapa nilai dia tadi? Nisbah dia berapa? Nitrogen. Okey, betul. Hidrogen berapa? Okey, bagus. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini, okey, proses ni akan berlaku. Okey, kalau kita tengok kat sini ialah campuran gas nitrogen dan gas hidrogen. Ni cikgu cakap tadi, gas dan gas. Bila kita nak sebut, kita mesti sebut gas nitrogen dan gas hidrogen. Okey, dimampatkan pada tekanan. Okey, yang faktor pertama tekanan. Okey, 200 atmosfera. Okey, bila dah selesai, okey, dimampatkan, okey, kemudian dia akan pergi ke satu reaktor ni. Okey, kita pun ada yang mengandungi ferrum dan juga suhu. Okey, faktor yang seterusnya. Okey, lepas tu baru dia akan hasilkan gas amonia dan akhirnya dia akan disejukkan. Okey, jadi sejukkan ni dia akan melibatkan proses kehilangan haba. Okey, jadi bila dia haba, tadi gas, haba dah kurang, dia semua akan menjadi cecair. Okey, akhirnya dia akan jadi cecair amonia. Okey, kemudian gas yang berlebihan tadi, okey, keluar balik, kemudian masuk balik ke dalam kawasan ni. Okey, ini yang kita panggil dia proses Haber. Okey, jelas? Jelas? Yang ni chamber ni kamu tolong kena hafal Okey, hafal dan fahamkan. Okey. Okey, Rafika je jelas yang lain. Rana okey, Rana. Respon dekat chat tu Rana. Jelas, okey, bagus. Yang lain ni, Syuhada okey ke? Syuhada ada lagi Syuhada kat sini? Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu minta kamu faham yang ini antara topik yang sangat popular dalam SPM. Okey, tajuk sukatan KBSM lah. Okey, jadi kamu kena faham ni. Okey, jadi isi penting kalau kita tengok tadi, bahan tindak balas, nitrogen, okey, dan hidrogen, okey, dalam bentuk gas, nisbah 1:3 atau terbalik 3:1 bergantung kepada bahan tadilah. Bahan apa yang disebut dulu. Kalau hidrogen, nitrogen, dia akan jadi 3:1. Kalau gas nitrogen dan gas hidrogen, dia akan jadi 1:3. Okey, faktor, kemudian kamu tengok ada 3, suhu, tekanan dan mangkin. Jadi kamu dah tengok tadi gambar rajah macam mana proses tu dihasilkan. Dan hasil tindak balas dia amonia. Ini adalah kita panggil tindak balas kimia. Okey. Jadi kalau kita tengok tindak balas, okey, yang pertama dalam proses Haber, campuran gas nitrogen dan gas hidrogen dalam nisbah isi padu 1:3 pada suhu 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius dan tekanan 200 atmosfera. Okey, kita tengok tadi mula-mula dimampatkan dengan 200 atmosfera. Lepas tu bila dah dimampatkan, bahan tu akan pergi kepada ruang yang lain. Okey, kat ruang lain tu ada kita punya mangkin, okey, dan juga suhu. Okey.
Okey, jadi dialihkan melalui sebut besi yang berfungsi sebagai mangkin dan molibdenum sebagai penggalak. Okey, tambahan satu lagi ialah molibdenum, iaitu bahan yang ditambah kepada mangkin untuk meningkat aktivitinya. Aktiviti maksud dia ialah menukarkan bahan tadi menghasilkan hasil. Okey, hasil kita ialah amonia. Okey, untuk meningkatkan aktivitinya dalam penghasilan amonia. Okey, ini adalah persamaan dia. Okey, ingat N dan 3H ni, ini adalah mewakili. N ni kalau kita tengok dia tak letak satu kat depan. Okey, sebenarnya dia mesti 1N2. Tapi biasanya kalau dalam sains kita tak akan letak satu. Okey, kita terus N2 je. Kita dah maklum lah kalau tak ada depan kat atas ni, kat sebelah ni, dia makna dia ialah 1. 1 dan 3. Okey, kemudian ada faktor-faktor lain, suhu, atmosfera, ferrum dan tambahan satu lagi ialah molibdenum. Dan akhirnya dia akan menghasilkan amonia. Okey, kemudian proses yang kedua ialah proses sentuh. Okey, hasil tindak balas dia ialah asid sulfuric. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil proses sentuh ni ialah contact process. Okey, tapi kalau yang tadi Haber sama je nama dia, Haber. Okey, cuma yang untuk penghasilan asid sulfuric ni, okey, dia adalah nama bahasa Inggeris proses tu ialah contact process. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, okey, ada 3 simbol kat sini. Okey, boleh cikgu tanya, ingat balik tak dekat jadual berkala dulu kita dah belajar. H kita dah tahulah, itu ialah mewakili atom hidrogen. S tu, boleh respon kat cikgu, S tu apa? S tu apa? S tu apa? Tahu ke tak tahu? Atau lupa? Okey, S tu ialah sulfur. Okey, ingat H tu, H besar tu ialah hidrogen, S tu ialah sulfur, O tu apa? O ni takkan kamu tak ingat. O tu apa? Respon kat chat sikit. O tu apa? Okey, bagus. Jadi kamu ingat dah lah. Oksigen, sulfur, hidrogen. Okey, jadi ini adalah bahan-bahan utama untuk membentuk asid sulfurik. Okey, apa nama proses dia tadi? Apa nama proses dia? Tengok. Okey, layan video tu dulu. Apa nama proses dia? Okey, bagus. Okey. Okey, apa yang kamu nampak dekat gambar rajah ni? Okey, cikgu saja je letak dalam bahasa Inggeris ni. Bila asid dituangkan dekat span basuh pinggan tu. Dia menghasilkan proses apa tu? Cuba tengok betul-betul. Respon. Apa pemerhatian kita kat sini? Proses pencairan. Span tu boleh cair Amar Okey, nampak macam cair lah, betul lah. Tapi dia bukan pencairan. Proses apa tu kita nampak? Span tu mengurai. Proses leburan. Okey. Okey, betul. Okey, macam sama tapi tak sama lah. Okey, jadi sifat yang ada pada asid sulfurik tu ialah menyebabkan kakisan. Okey. Menghakis warni itu untuk tanah. Kalau kita nak panggil asid ni, kita panggil kakis. Okey, boleh ni? Faham? Beza Hakis ialah untuk tanah, kakis ialah untuk tindak balas bahan kimia tersebut lah. Okey. Hakis macam contoh air kena pada tanah, dia akan menjalankan hakisan. Maknanya dia lari, air tu bawa tanah tu lari sahaja. Jadi tanah tu tak ada efek apa pun sebenarnya, dia berubah tempat je, itu kita panggil hakis. Okey, tapi kalau kakis ni, kakis dia habis, dia akan ubah suai. Okey, macam contoh kita punya besi tadi. Okey, besi kalau kita tak cat, okey, dia akan menyebabkan proses kakisan. Okey, jadi besi tu akan jadi besi oksida dan sebagainya.
Okey. Okey, jelas ni. Okey, kakisan lah. Okey, jadi mana kat sini benda ni kita panggil dia kakis. Okey, boleh ni? Faham? Beza jangan tulis hakis Jelas tak ni? Beza antara hakis dan kakis. Faham? Okey, jelas. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, tapi kalau kita tengok kat sini tadi, Haber ada 2 orang je yang pencipta dia. Okey, satu ialah Fritz Haber, seorang lagi ialah Bosch. Okey, tapi kalau kita tengok kat sini, okey, dalam penghasilan proses sentuh ni, okey, kalau kita tengok sebenarnya dia adalah berasal, idea tu adalah daripada seorang Arab, okey, Abu Bakr Al-Rasis. Ni orang yang mencipta idea tu. Okey, kemudian ada lagi ahli Padri Kristian. Okey, ingat balik Padri Kristian dulu. Okey, ada seorang itu lagi menghasilkan proses apa tu? Pewarisan sifat kan. Okey, siapa nama dia? Ingat balik masa genetik tu. Tu Padri Kristian juga. Dia buat eksperimen. Nampak hebat dulu agamawan ni. Okey, apa nama dia? Yang kita gunakan dalam genetik tu. Ni pun Padri Kristian juga dalam proses sentuh. Okay, ingat tak seorang Padri Kristian? Okey, yang ada kacang pi tu, ada satu tinggi jadi satu rendah. Okey, apa nama dia? Padri Kristian tu yang daripada Austria. Apa nama dia? Ingat ke tak ingat? Respon sikit, cikgu nak tahu, cikgu tak nak senyap. Respon je dalam chat. Jadi cikgu nampak pergerakan kamu tu. Okey, tak ingat, ramai tak ingat itulah kelas ni kena buat ulang kaji dah. Okey, ingat tak Mendel? Mendel? Ingat tak Mendel? Yang kita belajar genetik tu, T besar, T kecil, kahwin T kecil, yang ada dominan resesif tu lah. Ingat tak lagi? Okey. Okey, jadi ingat yang tu juga adalah Padri Kristian yang menjalankan eksperimen. Okey. Sama juga dengan kontak proses ni, dia banyak progres dia. Okey, yang menyebabkan penghasilan asid sulfurik ni. Okey. Idea dia bermula daripada orang Arab. Kita tengok agama Islam tu agamawan dulu, tak semestinya Islam. Okey, agama Kristian juga seorang yang hebat. Okey, dia memberi idea. Okey, kemudian dikembangkan oleh saintis-saintis yang lain dan juga pemain-pemain industri. Okey, contoh Johann Glauber, Joshua Ward, John Rubek, Johann van Belmont. Okey, ini semuanya adalah orang yang terlibat dalam penghasilan asid sulfurik. Okey, jadi ini idea 2 orang ni, agamawan ni. Okey, kemudian ada 2 orang ni adalah pemain industri. Okey, dan 2 orang lagi adalah ahli sains. Okey, ini adalah yang kita katakan dalam penghasilan asid sulfurik ni. Okey. Okey, kita tengok ni adalah bentuk asid sulfurik H2SO4. Okey, jadi kita tengok kat mana 4 tu. Okey, kita tengoklah ke sini. Okey. Boleh kira kat sini sebenarnya. Okey, tapi kita tak nak sentuh lah sebab kita tak ada silibus tentang bentuk molekul, bentuk asid sulfurik ni. Okey. Kemudian kalau kita tengok proses sentuh dia sama juga. Okey, dia bermula dengan sulfur. Bahan dia mula dengan sulfur. Okey, kemudian dibakar dalam udara. Okey, kemudian dia akan berubah menjadi sulfur dioksida. Kemudian bergerak ke dalam sini, ada gas oksigen kering. Okey, kemudian masuk ke dalam oleum ni. Okey, ada H2S2O7. Kemudian pergi kat sini. Okey, kemudian berubah menjadi H2SO4, asid sulfurik, dan kemudian dia akan pusing balik lah. Proses berbalik. Berulang-ulang kali. Okey, sampailah menjadi asid sulfurik. Okey, kalau kita tengok gambar rajah yang mudah, okey, sulfur dan oksigen dalam udara yang sangat kering. Okey, berlakunya pembakaran. Okey, kemudian gas sulfur oksida. Okey, kenapa oksida? Sebab dia dah bertindak balas dengan oksigen.
Okey. Dan kemudian ditindak balaskan dengan oksigen sekali lagi. Okey, kemudian ni adalah bekas mangkin. Okey, dia menjadi SO3. Okey, kemudian kat sini adalah kalau kita tengok kat sini, okey, penghasilan asid sulfurik. Okey. Okey, kemudian dimasukkan dengan oleum. Okey, campur dengan air dan akhirnya menjadi asid sulfurik. Jadi kalau kita tengok kat sini ada juga bahan buangan yang dihasilkan dalam proses sentuh. Okey, isi penting kalau kita tengok di sini bahan tindak balas, okey ada sulfur, ada udara, ada air, faktor pun sama, suhu tekanan mangkin, cuma suhu je dia 450 saja. Dia tak ada julat 450 ke 550. Dia tak ada julat. Dia fix pada 450. Okey, kemudian tekanan 1 atmosfera, mangkin ialah vanadium 5 oksida. Okey, V2O5. Okey, kemudian hasil tindak balas dia asid sulfurik. Okey, ini adalah proses sentuh. Okey, ingat je kalau bila cerita pasal kadar tindak balas ni, mesti ada bahan, mesti ada faktor, mesti ada hasil tindak balas. Okey, kamu kena ingat tu. Okey, sentuh apa bahan dia? Okey, hasil dia apa? Okey, Haber apa bahan dia? Apa hasil dia? Okey, kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses sentuh? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Haber? Okey, kamu kena ingat benda-benda ni. Okey, seterusnya kalau kita tengok tindak balas, okey ni bentuk asid sulfurik. Okey. Okey, kemudian peringkat 1, pembakaran sulfur dalam udara menghasilkan gas sulfur dioksida. Ada sulfur saja, kemudian bertindak balas dengan oksigen. S dan O2 ni adalah kita punya bahan. Okey, kemudian dia akan menghasilkan sulfur dioxide. Okey, kemudian peringkat kedua, okey ada dua proses kat sini. Okey, gas sulfur dioksida dicampurkan dengan udara. Kat sini kan ingat tadi, gas sulfur ada sekali lagi bertindak balas dengan oksigen. Okey, dia akan menghasilkan sulfur trioksida. Trioksida ni maksudnya ada 3 oksigen. Okey. Kemudian kalau kita tengok sini tadi, 2 sulfur dioksida bakar dengan oksigen, okey, O3 akan terhasil. Ini kita panggil dia sulfur trioksida. Okey, kemudian mendapatkan hasil optimum, ada suhu, ada tekanan dan mangkin. Ini adalah semua bahan-bahan yang untuk mempercepatkan tindak balas. Suhu dia 450 sahaja. Okey, tiada julat. Tekanan dia adalah 1 atmosfera, rendah sedikit berbanding dengan Haber. Okey, pemangkinnya adalah 1. Okey, pemangkin Haber tadi ada berapa? Okey, kalau kita tengok pemangkin dalam proses sentuh ni ada 1. Kalau dalam Haber ada berapa pemangkin dia? Sebutkan nama dia agak dia. Okey, setuju. Bagus Syamil. 2. Okey, apa nama dia? Yang pertama apa? Besi kan? Dia molybdenum dalam okey, ferrum betul. Okey, ferrum atau besi Dia benda yang sama tu Syamil. Ferrum atau besi. Okey, dia ferrum, besi tu benda sama. Ferrum tu nama sains, besi tu nama yang kita biasa sebut lah. Okey. Okey, satu lagi apa nama dia? Bahan ni. Okey, ferrum dan besi. Okey, satu lagi. Bermula dengan huruf M. Dalam proses sentuh tu apa dia? Pemangkin dia? Molybdenum salah. Cepat. Respon sikit. Aiman, vanadium ke? Vanadium tu untuk asid sulfurik. Dia kata bermula dengan huruf M. Okey, jadi kamu revise balik. Revise balik. Okey. Okey, jadi kemudian kita tengok peringkat yang ketiga. Okey. Gas sulfur trioksida yang kita dapat 3 ni. Okey. Kemudian dilarutkan dalam asid sulfurik. Masukkan dalam asid sulfurik H2SO4. Okey. Pekat dan membentuk oleum. Ini bentuk dia H2S2O07. Okey. Okey, akhirnya kemudian oleum ditambahkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik. Jadi ini adalah air H2O
Okey, jadi dia dapatlah asid sulfurik. Okey, ini adalah peringkat-peringkat yang kamu kena ingatlah untuk penghasilan proses sentuh. Okey, untuk menghasilkan asid sulfurik. Okey. Okey, keluarkan buku soalan penilaian. Okey. Okey, salin soalan ni. Boleh nampak tak? Kecil pula nampak cikgu. Boleh nampak tak? Atau kau tak nampak cikgu baca kan? Okey, boleh. Okey, salin. Mudah je soalan ni sebenarnya. Kalau kita nak jawab masa SPM tu sebenarnya senang je. Fokus dua je proses utama dia. Sentuh dan haba. Itu je kamu kena ingat. Sentuh apa proses dia, haba apa proses dia. Okey, bila dah siap, cakap dah Okey, cikgu ada soalan. Buat di mana ya soalan ni? Buat di mana ya? Okey. Okey, sain 2. Cikgu nak tanya, apa tujuan soalan ni diberi? Okey, apa tujuan cikgu bagi soalan ni diberi? Untuk latihan. Okey, okey betul. Setuju. Untuk dijawab. Okey. Selain daripada tu, tujuan utama yang cikgu bagi ni apa ni sebenarnya? Aiman nak respon tak Aiman? Bagus. Untuk pentaksiran bilik darjah. Penilaian PBD. Itu sebabnya kalau kamu tak hantar macam mana cikgu nak nilai kau. Okey, ni soalan ni kalau kita tengok kat sini, soalan ni soalan straightforward. Okey, cikgu bagi kamu PBD. Okey, kamu dapat markah rendah. Okey, jadi antara pertimbangan profesional cikgu ialah daripada sinilah latihan-latihan yang kamu buat. Kalau kamu tak hantar, macam mana saya nak nilai kamu daripada segi pertimbangan profesional? Macam buku nota. Okey, layak macam saya nak tengok lah. Kalau orang tu dah siap sampai nota dia bab 4. Oh, bagus. Okey, dia ada sikap kat situ. Jadi takkan cikgu nak bagi PBD dia 1 atau 2. Buat latihan. Okey, semua saya bagi latihan. Tak kisahlah saya bagi latihan tu kamu jawab betul ke salah tu. Memang kita belajar berada di sekolah kita. Kita ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab, ada yang dapat markah rendah. Okey, itu proses dia. Okey, sekarang kamu jelas tak KSSM ni? Saya boleh buat strict. Okey, kamu si hantar ni, kamu si hantar ni boleh. Tapi perkembangan kamu tak ada lah. Okay, itu pun saya cakap suruh hantar tarikh ni pun kamu tak hantar. Okay. Okay, yang hantar tu bagus. Alhamdulillah yang tak hantar ni. Okay, jadi tolong. Cikgu minta tolong. Jadi benda-benda ni nantilah yang akan nilaikan markah kamu. Jadi kat sinilah pertimbangan profesional cikgu. Okay, oh budak ni 1, 2 je markah PBD dia. Okay, boleh tak upgrade? Jadi cikgu akan tengok, oh saya kena ambil, saya check soalan latihan-latihan dia buat. Oh bagus budak ni. Latihan dia cuma menjawab dia tak berapa bagus. Itu yang kita panggil penilaian tu. Menulis, menjawab, lain. Dia buat benda kerja tu, lain. Okay, itu penilaian PBD. Okay, faham? Okay, kita rest dulu. 2-3 minit. Cikgu kita rest 5 minit. Okay, kamu nak pergi toilet ke? Kamu nak pergi minum ke? Kau nak pergi apa ke? Okay, lepas ni kita sambung untuk bab 5. Jadi cikgu agak lega sikit lah. Bulan 6 dah kita bulan 6 sepatutnya kita mesti sampai bab 6. Tapi kita dah masuk bab 5. Okey. Jadi cikgu minta tolong siapa yang apa ni, panggilkan kawan kita yang tidur lagi ni. Tak sedar lagi. Masa berjalan. Okey, abang-abang kamu yang SPM 2020 tu hari, Alhamdulillah
Okay, walaupun peratus tu jatuh, tapi kualiti ada. Tu yang tahun lepas. Tahun lepas kita dapat 15 orang dapat A. 15 orang dapat A, 6 dapat A solid. Okay, 9 kita dapat A minus. B cikgu pun ramai. Okay. Alhamdulillah lah. Okay, jadi yang nak kekalkan ni kamu lah. Okay, jadi saya nak kamu yang tahun lepas dah penutup KBSM. Jadi kamu permulaan ni saya nak kamu letakkan satu standard yang sangat tinggi. Baru nanti besok adik-adik kamu akan jadi naik yang lebih baik lagi. Okay, boleh ni? Faham? Okay. Okay, rehat 5 minit. Okay, kita akan mula balik pukul 11.35. Setuju? Setuju? Ke atau nak masa lama sikit? You rasa kejap je. 11.35 boleh? 5 minit je. Okay? Okay, jadi kita stop kat sini. Okay, nanti kita akan masuk balik. Okay, call kawan-kawan kamu tu. Okay, gunakan link yang sama.